Okey, tarik 2. Putih sana 3 ya. Cepat tau. Saya sudah lapar. My name is Ahmad Sarhan. Yes, I'm your tour guide. Ahmad Sarhan. Dalam kenal dengan dia ni. Hari Raya Aidilfitri. اسمي محمد فهمي أحمد كل عام ولا شو بدك يعني Jordan, bumi Anbiya. Baitul Maqdis, kiblat pertama umat Islam. Dua bumi suci ini memecah tradisi 20 tahun kembara jejak Rasul. Kali ini, jejak Rasul mencipta kelainan, mengembara bersama dua pendakwah istimewa. Muhammad Hariri, 34 tahun, seorang guru. Dia lebih gemar dipanggil Cikgu Erin, telah menempuh sejarah hidup berliku. Saya sebelum ini terjebak di dalam dunia transgender ataupun maknya. Sepanjang berada dalam dunia transgender sejak usia belasan tahun lagi, Cikgu Irin sentiasa dibelenggu keresahan dan kekesalan. Air mata saya menitis sebab bukan saya nak buat kerja tu, tapi dah terpaksa, dah tak tahu apa lagi yang boleh bantu saya untuk saya teruskan hidup. Diuji dengan masalah kesihatan menjadi titik permulaan Cikgu Irin berpijak di bumi nyata, kembali kepada fitrah seorang lelaki. Alhamdulillah, orang kata semasa saya jatuh sakit, saya mula mencari pusat-pusat rawatan Islam. Dan di masa itulah orang kata Allah telah campakkan hidayah kepada saya. Saya rasa saya nak berubah. Kini, segalanya ditinggalkan jauh di belakang. Cikgu Erin melangkah ke dunia baru sebagai seorang pendakwah. Jalaluddin, mangsa sindiket pengedaran dadah pada usia 15 tahun. Kemewahan, kebebasan dan kekuasaan menjadi pegangan suatu masa dulu. hidup yang dahulu tu, saya rasa satu perkara yang walaupun ada duit banyak, ada kebebasan, ada segala-galanya, tapi hidup tu kosong. Tidak ada ketenangan jiwa. Keputusan meninggalkan dunia, kononnya serba mewah itu menjadi titik kebahagiaan baginya yang kini bergelar ustaz. Alhamdulillah, berbanding kehidupan yang dulu, saya rasa hidup saya yang sekarang ni lebih ada ketenangan, lebih ada keseronokan. Saya dapat menikmati kehidupan. Seiring kejayaan penerbitan selama 20 tahun jejak Rasul, dua penonton bertuah dipilih merasai sendiri cabaran dalam penghasilan program dokumentari ini. Cikgu Irin dan Ustaz Jalal akan menerokai bumi Jordan dan Palestin, menghayati kisah perjuangan para nabi dan sahabat dalam menegakkan syiar Islam. Bismillah, Bismillah.
Di Jordan sahaja, terdapat ribuan tinggalan Nabi dan Rasul yang pernah berjuang menyebarkan agama Allah. Atas dasar itu jugalah bumi ini dikenali dengan gelaran Bumi Anbiya. Dalam usaha menjejaki sebahagian tinggalan mereka, kami dibantu oleh dua pelajar Malaysia yang menuntut di Jordan, Nur Aiman dan Muhammad Izzat. Dalam kembara ini, semuanya adalah perkara baru bagi Cikgu Irin dan Ustaz Jalal. Mendaki setinggi ni belum. Pertama kali daki tinggi-tinggi macam ni. Tentulah saya tidak ada pengalaman masuk ke dalam gua seperti ini dalamnya. Dan bagi saya pertama kalinya saya rasa sangat menakutkan. Sepanjang 40 hari, kami bersama dua da'i menempuh cabaran alam menyusuri tinggalan bersejarah. Kami menuju ke Medan Yarmouk, lokasi peperangan paling berjaya dalam sejarah Islam. Di medan ini, 40,000 tentera Islam berjaya mengalahkan 125,000 tentera Rom berkat kepintaran strategi peperangan Khalid Al-Walid. Kami bernasib baik kerana menurut juru pandu kami, Ahmad Sarhan, sebenarnya penggambaran dilarang sama sekali di kawasan ini. Sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ikrimah bin Abu Jahal, antara sahabat yang gugur syahid di medan Yarmouk. Waktu perjalanan ke sini tadi saya rasa satu benda yang susah lah. Sebab jalan dia yang jauh, lepas tu naik bukit. Dan sepatutnya pakai 4-wheel tapi kita naik bas. Kan? Jadi benda yang susah. Di kembara ini, dua da'i berpeluang menjelami semangat juang para sahabat, terutamanya pahlawan-pahlawan terbilang seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah, Syurhabil, Diral Al-Azwar, Amir Abi Waqqas dan ramai lagi. Di sini juga mereka bertemu ramai pendakwah tempatan yang turut berjuang atas nama Allah, beramah mesra bersama penduduk setempat selain bertukar pandangan. Dalam menghayati kisah Nabi bergelar Khatibul Anbiya, dua da'i dibawa menziarahi makam Nabi Syuaib. Nabi Allah itu turut diriwayatkan sebagai Nabi yang paling penyabar dalam berdakwah. Cikgu Irin diuji dengan masalah kesihatan di pertengahan kembaranya. Namun, semangatnya untuk meneruskan perjalanan masih kuat, menyertai Ustaz Jalal menziarahi makam Nabi Yusha, satu-satunya manusia yang diberi mukjizat oleh Allah untuk menghentikan perjalanan matahari. Jabal Harun, makam Nabi diselimuti awan. Kru Jejak Rasul mula membuat persiapan sejak dari pukul 10 pagi lagi. Pendakian hari ini bakal menjadi pengalaman yang paling diingati sepanjang penggambaran. 2 jam lagi perjalanan ni. Kita teruskanlah. Ke bumi ni nampak menarik. Cantik. Ada badui. Lari-lari ada badui kejar. Ada badui kejar lagi.
Kita ada masalah sikit sebab apa? Jalan terlalu curam. Kona dia terlalu curam. Jadi apa yang dia nak buat ni lah, dia nak cuba kurangkan beban. Di paras lebih 1,300 meter, ketinggiannya menduga sesiapa sahaja yang ingin menawan puncaknya. Lanskap berbatu dan cerun menyukarkan perjalanan. Oh, rasa penat ah. Mungkin pasal tadi shoot kat bawah tu, naik turun. Sekarang ni efek kat sini. Pertama kali Rasa kena. mampu tak mampu ni pertama kali naik bukit tinggi ni. Keadaan nampak sukar. Umur dah 50 ni. Dia punya power kurang sikit kan. Yang dulu pengalaman dulu? Dulu muda-muda lagi tak ada hal lah. Sekarang ni kena banyak stok lah. Masalah ni sekarang ni, saya dah penat. Pendakian kami di sini memakan masa lebih 3 jam mencabar keupayaan mental dan fizikal. Perjalanan yang sangat mencabar. Jabal Harun, kembara paling menguji semangat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelajar Malaysia dari Universiti Mu'tah Jordan ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Ana Amir Muhammad Akram min Qadar. Wa ana Muhammad Razi min Melaka. Nahnu min Jami'ah Mu'tah Al-Urdun. Ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kullu am wa antum bi khair. Dari Petra, kami meneruskan kembara lebih 300 km ke kawasan gurun di Safawi. Padang pasir yang berbatu dan kering kontang ini kami rentasi dengan harapan besar untuk bertemu pohon yang diberkati. The Living Sahabah. Buat pertama kali dalam tempoh 20 tahun, Jejak Rasul berpeluang merakamkan pohon bersejarah yang pernah menjadi tempat persinggahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berada di bawah pohon berusia lebih 1000 tahun ini, ketenangan menyelubungi kami. Sebulan di perantauan, perasaan merindu mula mencengkam Ustaz Jalal. Saya tengah tengok video anak saya. Anak saya nama dia Zaitunah Rajabiah. Dia baru setahun. Belum setahun lagi. Walau berusia 24 tahun, naluri kebapaan menyelubungi ruang hati Ustaz Jalal. Ini pertama kali saya pergi 40 hari yang jauh. Tapi ni dah lama dia dah besar sikit ni, saya rasa rindu pula. Hari-hari saya duduk dengan dia, main-main dengan dia kan. Bila jauh rasa rindu pula. Jadi sebab tu saya tengok video ni. Isteri saya hantar gambar dia ni. Sementara di kamar 305, jiwa pendidik Cikgu Irin menyentak kotak fikiran. Dia risau akan khabar anak muridnya yang bakal menyertai pertandingan tarian. Tarian ni saya tak dapat nak hantar dan saya sangat risau. Saya dah lama bersama anak murid saya tu menyebabkan saya rasa terlalu rapat. Ini tahun pertama Cikgu Irin tidak berada di samping mereka. Itu saya sentiasa berada dengan diorang. Jadi kalau hari bertanding tu pun saya yang akan bawa. Tiba-tiba pertandingan yang ini saya tak ada. Jadi saya rasa satu yang agak kekok lah. Dan memanglah sedih kan nak tinggalkan diorang tu. Sepanjang kembara selama 40 hari, kami dan dua da'i bertemu rakan baru.
Pelajar-pelajar Malaysia menjadi teman baik sepanjang kami di sini. Dari rumah tunjuk kat bini. Ni. Ukhuwah terjalin bersama, sedikit sebanyak mengubat rindu pada kampung halaman. Jordan, bumi kaya dengan budaya dan panorama indah. Di Wadi Ram, kami dan dua da'i melihat sendiri keunikan budaya masyarakat Badui. Zab, hidangan tradisi menarik perhatian kami. Ia resipi unik dimasak menggunakan haba daripada tanah selama 2 jam. Kebetulan semasa kehadiran kami, perkahwinan Arab Badui sedang berlangsung. Adat turun-temurun penuh warna meraikan pengantin dan tetamu dengan tarian. Dari Wadi Ram, kami bersama dua da'i meluaskan kembara ke kota lama Jerusalem. Sepanjang kembara di sini, Cikgu Irin dan Ustaz Jalal berkongsi perasaan penduduk di kota suci 3 agama dari langit. Hidup mereka dihimpit kawalan tentera Israel. Jadi dah sebenarnya rasa risau. Bahang konflik antara rejim Zionis dan umat Islam turut kami rasai. Ada kekacauan dalam kawasan Masjid Al-Aqsa. Tengok tu ada ramai orang tu. Orang tengah mengejar seseorang. Rehlah dua da'i di Palestin mempunyai tujuan yang besar untuk bertemu dua insan mulia di tanah bergolak ini. Hebron, kota sunyi dihimpit kekejaman rejim Zionis. Kami diberitahu ramai penduduk dihalau keluar sejak tentera Israel mengambil alih. Saya tengok dekat sini, kedai-kedai banyak tutup. Tak macam dekat Baitul Maqdis. Kini, hanya tinggal sebilangan peniaga yang masih meneruskan rutin hidup mereka. Biarpun kekurangan pelanggan, mereka bertahan demi kelangsungan hidup. We have many problems inside this area between the Israeli side and the people, and they try to occupy all of the time the houses that it's empty, and we want to be here. Dua da'i juga berpeluang mengunjungi Masjid Ibrahim. Di sinilah terletaknya makam kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam serta keluarga baginda. Di bawah kawalan rejim Zionis, Masjid Ibrahim terbahagi dua. Sebelah sini adalah tempat orang Yahudi. Ada penghadang. Meskipun mengalami kesukaran, hajat kami untuk bertemu Imam Masjid Ibrahim tercapai. Cetusan semangat diberi Imam Samir Ajburi memutih azam baru kepada dua da'i. Dari Masjid Ibrahim, kami ke Masjid Al-Aqsa, tanah suci ketiga umat Islam. Sejurus masuk ke tanah suci, ketenangan menyelubungi hati kami dan dua da'i. Ini pengalaman pertama dua da'i berada di Masjid Al-Aqsa. Detik keemasan yang tidak dapat diluah dengan kata-kata.
Saya rasa tak pernah lagi dalam memori saya untuk saya menjejakkan kaki di sini. Walaupun saya rasa macam ini satu mimpi, tapi inilah kenyataannya. Ketika kedatangan kami, Masjidil Aqsa dibanjiri umat Islam untuk menunaikan solat Jumaat. Bagi kedua-dua da'i, suasana ini amat berbeza dengan solat Jumaat di tanah air. Meskipun keadaan di dalam masjid tenang, tekanan kelibat askar Israel masih terasa. Kami menerima perkhabaran kurang manis mendakwa rejim Zionis ingin menjadikan Baitul Maqdis ibu negeri mereka. Timbul perasaan sebab di hati kami. Adakah Masjidil Aqsa bakal menerima nasib yang sama seperti Masjid Ibrahim? Dua da'i menghampiri misi rehlah mereka. Inna ad-da'iyah huwa alladhi yattasifu bi akhlaqi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan bersama Dr. Ikrimah singkat namun begitu bermakna. Nasihat dan doa menjadi azimat yang akan dibawa kedua da'i dalam perjalanan dakwah mereka di masa hadapan. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Tanggal 16 April 2014, kru Jejak Rasul bersama dua orang da'i menjejakkan kaki di bumi Jordan. Jadual penerbangan yang dipilih menyebabkan kami terpaksa menempuh perjalanan selama 23 jam. Walau keletihan, ia tidak memadamkan keterujaan masing-masing untuk meneruskan kembara rehlah dua da'i ini. Kalau boleh tanya macam apa dan bersiapa kan. Kami singgah ke kamp pelarian Za'atari kira-kira 63 km dari Bandar Aman. Mereka lari daripada peperangan. Tak tahu apakah dia kesukaran ataupun yang pernah mereka lalui. Pertama sekali bila saya masuk sini, saya rasa macam sedih lah tengok keadaan diorang kan. Diorang terpaksa duduk dalam keadaan suasana yang jahadah lah. Agak susah saya tengok tempat ni. They are refugees. We are talking about the refugees. You are talking about, let's say, not a good life here. They are also the people here in this refugee camp are suffering. Konflik perang saudara Syria yang melanda sejak 3 tahun lalu membawa kepada pembukaan kamp ini pada tahun 2012. Melihat keadaan penghuni kamp ini, hati berasa sayu. Hidup di dalam kemah adalah sangat memerikkan. Panas di siang hari dan sangat sejuk di malam hari. Tetapi
negara Teluk, negara Islam membantu dengan memberi kontena-kontena yang lebih selesa untuk mereka hidup di kawasan ini. Khawas habis, khawas habis. Khawas habis, khawas habis. Kini terdapat lebih kurang 100,000 pelarian Syria di seluruh Jordan. Kawasan kem ini sahaja meliputi lebih kurang 23,000 hektar. Khawas habis, khawas habis. Khawas habis, khawas habis. Seorang penduduk diberi 20 euro bersamaan 86 ringgit Malaysia sebulan untuk menampung kehidupan mereka. Meskipun hidup serba kekurangan, kanak-kanak di sini masih mampu tersenyum. Namun di sebalik senyuman mereka, tersembunyi derita konflik yang melanda. Semasa penggambaran, tiba-tiba seorang tua menghalau kami. Mungkin dia risaukan keselamatan anak-anak ini. Terletak 30 km dari kota Baitul Maqdis, Hebron dianggap sebagai kota kedua paling suci bagi kaum Yahudi. Meskipun suasana bandarnya hambar, kru Jejak Rasul tetap membawa pulang sedikit kenangan dari bandar ini. Beli 4. Untuk siapa? Anak-anak. So sekarang nak buat nama. Bandar Hebron dihimpit kuasa rejim Zionis. Semasa kunjungan kami di sini, konflik di antara rejim Zionis dan Palestin semakin memuncak. Kawalan tentera juga semakin ketat. Seorang daripada dia terpaksa berlakon, jadi okey lah untuk memudahkan pentak barang-barang tanpa panik. Jadi untuk tujuan ni Izul lah. Make it 2 parts. Okay. Because it's not allowed to have. Okay, let's move. Sebarang objek yang panjang atau tajam tidak dibenarkan dibawa masuk ke kawasan masjid. Jadi, untuk memasuki Masjid Ibrahim, kami terpaksa membuat helah ini. Salah seorang daripada kru Jejak Rasul terpaksa berlakon sebagai orang kurang upaya. Keindahan bumi Jordan sentiasa menggamit perhatian kru Jejak Rasul. Dalam proses penggambaran setiap edisi Jejak Rasul sejak 20 tahun lalu, cuaca dan bentuk muka bumi negara yang dilawati antara cabaran terbesar buat kami. Berbeza dengan penggambaran di Jabal Harun, ia dilakukan dalam cuaca yang selesa. Sementara rakaman di Mukawir yang menjadi tempat pembunuhan Nabi Yahya AS mencabar keupayaan fizikal kru. Diibaratkan terik matahari pada waktu itu boleh merebus sebiji telur. Walau berada di puncak bukit, tiupan angin langsung tidak dirasai.
Laut Mati antara lokasi tumpuan utama di Jordan. Laut tanpa penghuni ini menjadi lokasi yang paling memberi kesan mendalam kepada Cikgu Erin. Kota Lama Jerusalem, kota suci yang menjadi rebutan. Setiap sudut kota ini diterokai. Jamilah kena biasa selepas solat Jumaat. Sebenarnya mereka ni Kita kat Kota Aqsa. Jalanan agak jauh juga. Kita orang baru balik pada Wall Wall. Sekarang kita nak pergi ke Masjid Sayyidina Umar. Jom. Nampak dia. Nak bang? Di akhir kembara Rehlah Dua Dai, kami sekali lagi berkunjung ke Mafraq untuk merakam ucapan selamat Hari Raya daripada pelajar Malaysia yang menuntut di bumi Jordan. Nampak macam sedap je. Tak sabar rasa. Sebagai tanda perpisahan, pelajar-pelajar ini bermurah hati menyediakan juadah Hari Raya untuk kami. Walau baru bersua muka, ukhuwah yang terjalin antara kami begitu erat. Macam inilah hidup di perantauan. Tak salah buat macam mana dah tahun-tahun, 10 tahun ni. Hidup di perantauan mengajar pelajar-pelajar ini untuk berdikari. Semangat kerjasama yang disemai memudahkan pelaksanaan semua perkara yang difikirkan sukar.
Saya Nurul Safrizan bin Cik Dom dari Sarawak. Saya Muhammad Izzat bin Ismail dari Sabah. Ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Kullu am wa antum bil khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Persinggahan ini hanya sementara, tetapi persahabatan yang dibina akan kekal selamanya. Kembara selama 40 hari mungkin telah berakhir, tetapi kesannya kepada kedua-dua dai dan kru baru saja bermula. Mereka membina ukhuwah persaudaraan yang baru di kalangan mereka. Mereka merasa kepayahan hidup bermusafir. Mereka mengalami budaya asing di tempat orang. Tetapi yang paling ketara, mereka sudah dapat membezakan kehidupan di tempat orang dengan kehidupan di tanah air sendiri. Shumar Qabil Khil. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. By my name, Ahmed Sarhan, and my family name, I would like to say thank you TV Tiga, thank you Jajja Rasul. I would like to say to all my brothers and sisters in Malaysia, كل عام وأنتم بألف خير. أعاده الله علينا وعليكم وتقبل الله طاعتكم. سلامات هاري رايا.